Jadi sebelum tu kita ulas sedikit berkenaan dengan isu yang agak hangatlah diperkatakan berkenaan dengan apa yang terjadi di Kedah. Ini dah boleh agak lah kot. Di gunung. Boleh agak lagi lah. Jadi adalah ritual-ritual yang mana semenjak daripada dulu dah ada, cuma tidaklah digembar-gemburkan di dalam media sosial dan sebagainya, yang menyebabkan perkara tersebut tidaklah digembar-gemburkan. Namun apabila dia semakin lama semakin melarat dia punya ritual-ritual yang dilakukan tu, jadi dia semakin lama dia semakin bertambah-tambah. Yang mana adanya bila nak naik dekat situ, adanya ritual-ritual tertentu. Yang mana pada sejarahnya, wallahu ta'ala a'lam, dipercayai bahawa di situ adanya wali-wali keramat yang singgah di situ, yang duduk di situ. Jadi itu antara punca kenapa ramai orang yang nak naik ke tempat tersebut. Untuk apa? Tabarruk bil athar as-salih. Depa nak konon-kononnya bertabaruklah dengan peninggalan. Jadi hal ini sudah pastilah bila hangat diperkatakan di medsos tersebut, dan Jabatan Agama dia pun dah menjalankan siasatan pada perkara tersebut. Ala kulli hal, perkara-perkara ini sering apabila tiap-tiap keadaan, setiap zaman akan berlaku perkara ini. Dan perkara inilah diulang-ulang, konsep yang sama timbulnya ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang sesat mengikut lipatan sejarah itu, ada dia punya punca kenapa terjadinya isu-isu tersebut. Jadi dalam masalah ni kita nak memahamilah, memahami sedikit sebanyak berkenaan dengan konsep bagaimana untuk kita menghadapi perkara tersebut. Bagaimana untuk kita bila adanya ajakan-ajakan ataupun adanya perkara-perkara yang kita lihat perkara tersebut agak terasing sikit ataupun agak di luar daripada kebiasaan, daripada sunnah Nabi SAW. Maka pada waktu itu kita boleh gunakan ilmu yang kita dapat ini untuk defend perkara-perkara tersebut. Dalam prinsip, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak kita ni beramal ibadah berdasarkan apa yang dia kehendaki. Itu konsep mudah yang semua orang faham. Sebagai orang Islam, sebagai orang yang beribadah kepada Allah, sembah Allah semata-mata, maka kita akan mengikut apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Itu adalah asas dalam akidah kita, dalam keimanan kita, itulah yang kita perakukan dalam diri kita. Jadi apabila yang Allah kehendaki itu yang kita amalkan, maka kita memenuhilah apa yang Allah kehendaki. Tetapi kalaulah perkara ibadat tersebut mengikut apa yang manusia kehendaki, maka dia akan jadi bermacam-macam ritual ataupun bermacam-macam format dalam melakukan ibadah tersebut. Maka kalau kita lihat dalam agama lain, banyaklah kan format-format ibadahnya yang mana mengikut kepada selera manusia. Dan perubahan-perubahan itu berlakulah sehingga ke hari ini perkara tersebut.
Jadi kita ni kekal disebabkan apa? Kekal disebabkan bila keimanan kita ini mengikat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah kehendaki itu, macam mana kita nak tahu? Adakah melalui telefon, melalui email dan surat ataupun sebagainya, tetapi adalah melalui the messenger of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu melalui utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat berkenaan dengan apa yang disyariatkan. Sebab tu Quran sebut, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Wa man yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah, Allah suruh Nabi SAW katakan kepada kaum dia bahawa sesungguhnya aku ini adalah manusia untuk menyampaikan wahyu. Apa yang Allah hendak. Bila Allah jadikan kita ni, jadi dia ada peraturan yang Allah kehendaki. Dan Nabi ini adalah sebagai penyampai kepada berita tersebut, wahyu tersebut, ya, untuk sampai kepada kita semua sehinggalah ke hari ini. Disebabkan Nabi itu adalah khatimul anbiya, penamat kepada anbiya. Dan aku ini dalam Quran sebut adalah manusia seperti kamu yang diberikan wahyu kepada aku. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya bahawa Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Dan sesiapa yang mengharap kita semua ini kita beramal, ya, datang masjid, ya, selepas kita berpenat lelah bekerja seharian ni, berpenat lelah pula datang ke masjid beribadah, tunggu pula untuk majlis ilmu. Itu semua adalah untuk kita dapatkan apa? Ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pahala tadilah. Dan sesiapa yang mengharapkan, ya, untuk bertemu dengan Allah dekat akhirat nanti, di antara dua, sama ada berjumpa dengan Allah ataupun tak berjumpa dengan Allah. Kalau siapa yang berjumpa dengan Allah, jadi itu petanda penerimaan amalan kita lah. Tetapi kalau tak berjumpa, had tu masalah sikit. Dia tak ada dah lorong, banyak lorong yang kita boleh ikut, tak ada dah. Maknanya di antara dua, sebab kita ada dua pilihan, syurga dan neraka. Jadi siapa yang mengharapkan apa dia? Berjumpa dengan Allah, maka dia perlu beramal soleh. Falyamal 'amalan salihan. Maka dia perlu beramal soleh. Sebagaimana apa? Mengikut apa yang dia kehendaki ataupun orang lain kehendaki, tetapi apa yang Allah kehendaki. Dan wa may yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu mensyirikkan Allah itu dengan sesuatu pun. Syirik. Dekat situ nak kata Allah relatekan akidah itu dengan amalan soleh kita tu. Makna nak kata adanya ikatan yang kuat lah. Ya, kesempurnaan dalam amalan kita, dan dalam masa yang sama kita jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa pun. Baik. Jadi berdasarkan mesej itu jelas. Berdasarkan tafsir yang disebutkan oleh para ulama tafsir, banyaklah, Ibnu Katsir dan lain-lain menyebut bahawa Nabi ini adalah, ya, tidaklah diberikan apa-apa kelebihan melainkan diberikan wahyu. Dan Nabi itu tidaklah mengetahui perkara-perkara yang gaib
perkara-perkara yang gaib, tidaklah diketahui oleh Nabi melainkan apa yang Allah bagi tahu kepada Nabi. Jadi jelas bahawa ajaran Islam ini adalah diutuskan Nabi itu untuk menyampaikan ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dalam keadaan tersebut diikat pula dengan ayat apa dia? Allah sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Biasa kita baca ayat ni, kita dengar ayat ni. Di antara ayat-ayat yang terakhir diturunkan wahyu Al-Quran, ayat-ayat yang terakhir, di mana pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan nikmatku ke atas kamu. Iaitu apa dia? Telah lengkapkan Islam tu. Dan aku telah redha Islam ini sebagai agama. Jadi apa yang ulama tafsir sebutkan, bila dah lengkap ni, apa yang lengkap ni? Kan bila Allah dah lengkapkan dah risalah Nabi itu, apa yang lengkap tu? Iaitu yang lengkap itu adalah apa sahaja soal ibadah semuanya telah dilengkapkan. Tak ada tokok tambah. Tak ada tokok tambah. Apa yang Nabi SAW buat, mengikut sunnah Nabi, maka itulah yang kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sebab apa? Berdasarkan kepada ayat tu tadi, mufassir kata apa? Yang telah dilengkapkan adalah urusan agama kamu. Namun melibatkan urusan dunia ni, hanya ada prinsip-prinsip yang asas. Prinsip dia apa? Jangan menipu, jangan berzalimi orang, jangan mencuri, jangan apa semua itulah, jangan memfitnah, jangan menjalankan amanah. Itu semua adalah prinsip-prinsip asas yang pada keadaan macam mana pun kita kena tengok prinsip tersebut. Sebab kalau semua nak diformatkan, susahlah. Al-Quran itu akan menjadi tebal dan Allah menjadikan manusia ini berbeza-beza keadaan dia. Bi'ah dia berbeza-beza. Bi'ah kita dekat Malaysia lain. Hatta bi'ah kita dekat jiran kita pun lain. Tetapi itu urusan dunia. Tetapi dalam soal ibadah seragam. Semuanya adalah sama. Maka dengan sebab itu para ulama memberikan apa dia? Kaedah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla ad-dalilu ala apa dia? Ala hatta yadulla ad-dalilu ala jawazihi. Lupa. Ala jawazi. Ini kalau student wajib hafal lah kaedah. Apa dia dalam soal ibadah ni, asal dia, kaedah asal dia adalah tahrim, haram. Mana nak kata haram? Haram kalau kita buat solat subuh 4 rakaat. Tak apalah orang kata baik kan. Orang kata apa salahnya solat subuh 4 rakaat. Sebab waktu tu tenaga masih banyak lagi. Dan bila tenaga ni masih banyak, jadi kita nak buat solat subuh 4 rakaat. Boleh tak ubah macam tu? Tak boleh. Sebab diharamkan kita untuk beribadat selain apa yang Nabi tak suruh. Yang Nabi tak suruh. Dan selagi mana apa? Diharamkan selagi mana tak ada dalil yang mengharuskannya. Mengharuskannya sama ada wajib ke, sunat ke. Kalau ada dalil yang menyatakan tu, okey. On. Ada green light untuk buat. Kalau tak ada, tinggalkan. Sebab apa? Dia bukanlah perkara yang
daripada sunnah Nabi SAW. Dan sebagaimana yang Nabi sebut apa dia? Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Apa perkara-perkara yang baharu ini dalam urusan ibadat dan bukan apa yang dicontohkan daripada kami, maka dia adalah tertolak. Jadi penatlah ya, bila kita buat perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh syariat, oleh sunnah Nabi SAW, menyebabkan apa yang kita lakukan itu sia-sia. Sebab itu para ulama' dia memberikan dua kaedah ya, dalam melakukan amalan ni apa dia? Iaitu ikhlas. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah al-ittiba', mengikut sunnah Nabi SAW. Tu je dua syarat tu. Tapi had ni pun payah nak dipegang. Nak kona sana, nak ambil syubhat sikit. Semuanya sebab apa? Adalah sebab dia. Ya, ada sebab dia. Sebab ya, perkara ini sejak daripada dulu lagi telah diperjuangkan oleh para ulama yang mereka ni ikhlas dalam nak menjaga agama ni dari sudut keasliannya. Dari sudut keasliannya. Baik. Ada orang mendakwa bahawa apa sahaja yang ritual-ritual yang dibuat tu, tambahan itu, apalah yang didakwa boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan ritual tersebut, ada yang mengatakan bahawa itu adalah daripada mimpi. Ya, daripada mimpi. Dia berkatalah dia jumpa dengan siapa-siapa, dia berjumpa dengan Nabi dalam mimpi yang menyatakan bahawa kena buat sekian. Dan itu banyaklah didakwa oleh Tok Syekh yang macam-macam lah, yang menyatakan bahawa dia dapat ritual ini, dapat amalan ini daripada mimpi. Dan mimpi ini ya, kalau kita lihat dari sudut para ulama salaf, terutamanya imam yang empat. Imam yang empat, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka ini tidak langsung beristidlal ataupun mengambil dalil hujah daripada mimpi. Tak ada siapa pun ulama yang mengambil hujah daripada mimpi. Sebab apa? Kalau mereka ni mengambil hujah daripada mimpi, maknanya mereka ni suka tidur. Jadi ulama ni dia tak dan lah nak tidur. Sebab dia nak menyampaikan ilmu, menulis ilmu dan sebagainya, sibuk. Ya, hatta Imam Nawawi pun dia suruh khadam dia suapkan makan untuk dia sebab dia nak tulis. Ya, dia nak tulis. Ada orang buat kajian, Imam Nawawi ni dia hidup 45 tahun. Tapi purata dia tulis setiap hari adalah 400 muka surat A4. Itu purata. Sepanjang dia 45 tahun tu, purata seharinya 400 muka surat. Maknanya setiap hari 2 buah buku. Tapi mereka ni tebal lah kan. Mereka bukan satu buku tu satu nipis tu. Tetapi buku mereka ni berjilid-jilid. 16 jilid. Al-Muhadzab. Syarah Al-Muhadzab Al-Shirazi. Itu yang disyarahkan oleh Imam Nawawi sebanyak 16 jilid. Itu baru satu. Dia ada puluhan buku yang lain. Tapi yang biasa kita dengar apa dia? Hadis 40 lah. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi nak kata ulama ini, mereka ini tidak menjadikan mimpi itu sebagai hujah. Kalau jadikan sebagai hujah, habis. Ia menyebabkan lagi banyaklah. Had ni buat macam A, had ni buat macam B, had ni C, D sampai sudah habis.
Dan kadang-kadang mereka ini berdakwa isu ni khilaf. Dan isu ni khilaf, tabaruk dengan athar, kesan-kesan peninggalan orang soleh. Jadi perkara khilaf tersebut, sebenarnya kita nak katakan bahawa dalam bab qiyas ini, perkara tersebut mestilah kita boleh takdirkan dari sudut logiknya. Contohnya kalau arak tu, kenapa khamar yang disebutkan dalam Quran itu arak yang dibuat daripada perahan anggur. Kalau kita hari ni kita tak guna perahan anggur, kita guna apa? Bahan kimia lah, etanol, apa semua tu. Kat situ dia punya untuk dibuat arak tu. Ada tak daripada yang asal tu? Tak ada. Semuanya dibuat daripada bahan kimia. Jadi hak tu, qiyas kenapa diharamkan juga arak yang dibuat daripada bahan kimia ni sebab apa? Sebab memabukkan. Yang memabukkan. Kita jelas dari sudut menghilangkan akal, memabukkan, dia punya tu standard dia sama, seragam, dia punya sebab illah kenapa diharamkan. Tetapi untuk dalam perkara-perkara ghaibiyat ni, perkara-perkara yang ghaib ini, yang untuk keberkatan, kan keberkatan ni kita tak nampak lah macam mana nak dapatkan keberkatan tu, melainkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran dan daripada Nabi SAW di dalam hadis. Nabi bagi tahu bahawa tempat yang ada barakah apa dia? Masjid. Masjid. Apa lagi tempat yang berkat? Tempat yang di mana di rumah itu dibacakan Al-Quran. Tempat yang berkat. Tempat yang berkat mana lagi? Di Mekah, di Madinah. Itu adalah kawasan-kawasan yang berkat. Quran, kita tengok ada keberkatan. Huwa syifa. Quran itu syifa. Tengok pun dapat pahala. Macam mana kita tahu dapat pahala tu? Sebab Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu, tengok Quran, mushaf Quran, dapat pahala. Jadi semuanya berkenaan dengan perkara yang gaib ini, kita tak nampak. Kok ada orang dia boleh nampak turunnya keberkatan tu. Agak-agak kalau nampak tu penuh dah masjid ni. Nampak maknanya sebab kenapa penuh masjid ni, nampak keberkatan. Kalau macam tu tak cukup masjid ni. Masjid ni kena buat besar lagi. Kena buat besar lagi sebab semua orang nak dapatkan keberkatan. Tapi perkara ni tak nampak. Kalau ada orang berdakwa, dia dakwa perkara yang perkara yang tidak ada sumbernya. Dia bolehlah menyatakan sesuatu itu kadang-kala untuk kepentingan. Pun ada juga. Kan untuk mentazimkan diri. Kan untuk menghimpun pengikut. Dan bila pengikut ni dah ta'assub, dah membuta tuli, maka menyebabkan dia cakap apa saja pun alright. Apa yang dia cakap pun, benda yang dari sudut akal pun tak boleh nak terima, boleh juga. Sebab telah diajar untuk mereka ini jangan bertanya tentang dalil ke apa ke, hanya percaya saja apa yang mereka ni cakap. Maka menyebabkan itulah banyaklah perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh agama ini dilakukan. Contoh kalau dululah kan, dulu. Bagaimana agama Syiah ini wujud? Syiah ini wujud daripada politik. Daripada politik yang mereka ni tak suka siapa Abu Bakar ni menjadi khalifah selepas Nabi. Mereka ini nak siapa? Ali, Ahlul Bait, untuk jadi
pemerintah. Tapi disebabkan tu mereka punya bencinya, mereka buat benda-benda yang baru. Mereka reka hadis yang baru, mereka reka Quran yang baru. Dengan apa? Dengan imam 12. Kan imam kan depa maksum imam 12 sampai hari ni kalau depa ada, kita kata sebagai bila dalam organisasi pemerintah negara depa tu dia ada apa dia panggil tu, lupa dah istilah dia. Kan lupa dah, tapi dia ada satu peringkat yang lebih tinggi daripada presiden, yang dia ini adalah bila apa yang dikatakan tu itu adalah seolah-olahnya wahyu lah. Seolah-olahnya wahyu daripada Tuhan. Jadi itu antara kenapa terjadinya Syiah. Dan kemudian jadilah ajaran-ajaran sesat yang lain yang berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kepentingan tertentu. Berdasarkan kepentingan tertentu. Jadi kalaulah ada orang mendakwa apa dia, ini adalah mimpi, ini adalah ikutan nenek moyang, ini adalah apa dia, semuanya itu adalah boleh untuk kita perhalusi. Boleh untuk kita perhalusi, untuk kita jangan terima bulat-bulat. Sebagaimana yang Nabi sebut, apa dia, cukuplah kita nak kata seorang itu berdusta apabila dia mendengar setiap maklumat itu disampaikan. Dia sampaikan. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita defend diri kita ini untuk selamatkan akidah kita dan nak selamatkan kepercayaan kita ini, terutamanya apabila kita beramal itu mengikut sunnah Nabi SAW. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Kan ada orang dakwa-dakwi ni khilaf yang ada sikit perselisihan. Sebenarnya daripada khilaf itulah yang merebak habis. Sehingga kan menganggap kubur itu sebagai tempat untuk diambil keberkatan dalam ibadah. Kalau tak ada tak pergi dekat kubur ni, dia tak rasa vitamin yang cukup pada ibadat. Dia sampai ada satu kepercayaan macam yang nak pergi gunung Jerai tu kena mandi dulu dekat telaga tu. Anda kena mandi pula, lepas tu kena kat atas tu kena ada dia punya cara nak perginya. Lepas tu nak kena sembahyang, kena ada berzikir dia. Lepas tu zikir pula tu adalah macam-macam yang diformatkan dengan ritual-ritual macam tu lah. Jadi perkara-perkara ini adalah sebagaimana yang Nabi sebut tadi, perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini, maka dia tertolak. Dan yang terakhir sekali adalah meninggalkan keraguan. Jadi kalau ada keraguan ini, kita tolaklah. Sebab apa? Sebab apa yang disepakati oleh para ulama tu, apa yang disepakati dalam syariat itu jelas. Dari sudut ibadat solatnya, dari sudut zikirnya. Zikir itu ta'abbud. Yang mana Nabi ajarkan kepada kita zikir. Al-adhkar, zikir-zikir. Dan demikian juga doa. Nabi ajarkan kepada kita. Kalau kita nak ikut tu, tak dan. Tak dan kalau kita nak buat tu. Dengan solat sunatnya. Apa yang warid daripada Nabi SAW. Itu confirm. Dan kita pun bila nak beli barang ni, kalau terutamanya barang yang besar ni lah. Tayar kereta kan. Tayar kereta ni kita akan tengok dia punya keaslian dia. Original tak? Tayar daripada Toyo ke, Michelin ke, kita tengok dia punya
ori ke tak ori, tayar celup ke apa. Sebab apa kita tahu kalau kita guna tayar yang tak ori ni, terutama melibatkan nyawa, menyebabkan umur pendek lah. Kalau kita tak perhalusi perkara tersebut. Ni apatah lagi yang melibatkan apa? Urusan ukhrawi kita. Kita hidup dekat dunia ni tak lama lah. Kita semua maklum lah perkara tersebut. Hidup yang kekal adalah di akhirat sana. Dan di akhirat tu. Jadi bila hidup dekat akhirat selama-lamanya, sudah pastilah kita nak ada jaminan. Jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita selamat dekat sana. Sebab kat sana ni kita tak boleh nak minta tolong siapa lah. Kalau kat sini adalah kita boleh minta tolong. Ada masalah ni minta tolong imam. Kata ada masalah, minta tolong dengan family, minta tolong abang dan sebagainya. Tetapi kalau dekat sana, hanyalah amalan kita itulah yang menjadi syafaat untuk kita. Dan Nabi pun memberikan syafaat kepada kita dengan bersyarat. Iaitu apa dia? Yang mengikut sunnah dia. Kalau tak ikut, goodbye. Nabi kata goodbye. Nabi tak kenal orang yang tak mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi apabila melibatkan keraguan itu, berdasarkan hadis riwayat Tirmizi ini, tinggalkan keraguan. Makanya kita akan beramal apa yang 100% apa yang Nabi tunjukkan di dalam, terutamanya dalam bab ibadat. Tak apalah dalam bab muamalat, munakahat, apa semua adalah ijtihad. Adanya ruang yang banyak dekat situ. Tetapi dalam bab ibadat ini tak ada. Sebab kita tak boleh fikir kenapa begitu yang Allah turunkan kepada kita, kita tak boleh nak fikir. Baik. Dan yang akhir sekali, Nabi sebut apa dia? Dalam hadis yang disebut qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fawa'adhana maw'izatan balighatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun faqila ya Rasulullah wa'adtana maw'izata muwaddi' fa'had ilaina bi'ahdin faqala alaikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habsyiyan wa satarawna min ba'di ikhtilafan syadidan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'adun 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wal umur al-muhdatsat fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan hadis yang sahih. Apa dia? Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abi Al-Muta'i. Ia berkata, aku mendengar Al-Irbad bin Sariyah. Pada suatu hari Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami. Nabi ni tengah para sahabat tu banyak-banyak berkumpul tu, Nabi duduk berdiri dekat tengah-tengah kami. Dan baginda memberi nasihat yang sangat menyentuh, membuat hati menjadi gemetar dan air mata berlinangan. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami satu nasihat perpisahan, maka berikanlah kami satu wasiat. Para sahabat ni kata, seandainya kamu ni, wahai Nabi, meninggalkan kami nak wasiat daripada kamu. Maka baginda bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, dan sepeninggalanku nanti, selepas Nabi ni tahu berkenaan dengan perkara yang gaib, terutamanya melibatkan fitnah-fitnah akhir zaman, adalah melalui wahyu Nabi SAW. Maka Nabi tahu bahawa umat ini akan berlakunya perselisihan yang sangat dahsyat. Perselisihan yang sangat dahsyat
yang melibatkan agama ni. Kalau soal duit, soal apa, sepakat. Semua orang bersepakat berkenaan dengan duit, dengan urusan dunia ni banyaknya sepakatlah. Tapi Nabi nak kata bahawa dalam urusan agama ini adanya khilaf yang sangat dahsyat. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Maka apabila berlakunya khilaf yang sangat dahsyat ni, kita pun tahulah. Kan Ustaz orang ni kata macam tu, Ustaz ni orang ni kata macam ni. Ini baru dekat tempat kita. Belum lagi di luar negara tu, apatah lagi lah. Maka Nabi bagi wasiat apa dia? Berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Pegang. Maknanya Nabi ni dah bagi dah. Nabi ni tak tinggallah harta kepada kita. Tak tinggallah emas ke apa ke tak ada, tetapi Nabi meninggalkan sunnah. Maka gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Nak menyatakan bahawa umpamanya kalau kita ni dalam anggota kita ni yang paling kuat bila kita dapat pegang tu gigi geraham ni lah. Kalau tangan ni dia melecet, ada melecet juga kan. Nak pegang tali ke apa ke, boleh untuk tarik tu. Tetapi bila gigi geraham ni dengan gigi ni kuat, kan gigi ni kita ni kuat. Sebab tu gigi ni kita makan lah daging ke, kan makan daging kambing ke, daging yang liat dan sebagainya kita boleh makan. Sebab kita ni macam rimau jugalah. Kan boleh makan benda-benda yang liat tu, nak kata gigi tu kuat. Dan gigi ni daripada kecil tu kita guna sampai lah. Jadi gigi ni kuat. Dan Nabi umpamakan itu, gigitlah sunnah ini dengan gigi geraham. Dan jangan sampai kamu, ni Nabi lagi satu pesan, apa dia? Mengikuti perkara-perkara bid'ah yang dibuat. Jadi bila akhir zaman ini banyaklah perkara-perkara yang baharu yang tidak ditunjukkan oleh sunnah, direka-reka dengan tujuan-tujuan yang tertentu lah. Yang ada orang tujuan dia nak dapatkan sedikit habuan dunia. Ada yang nak dapatkan pangkat, ada yang nak dapatkan kebesaran, macam-macam lah. Kerana sesungguhnya semua bid'ah itu adalah sesat. Terutamanya melibatkan perkara-perkara yang berurusan dengan agama ini. Jadi perkara tersebut yang kita perlu hati-hatilah dalam kehidupan kita, dalam apa keadaan sekali. Maknanya kita ni perlu beramal itu dengan ilmu lah. Sebab tu Quran sebut apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah ini mengangkat, jika kamu berilmu, Allah angkat darjatkan. Dan tidak sama di antara kedudukan orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu. Jadi Allah nak kata fadilat orang yang berilmu ini, apabila dia melakukan amalan itu dengan ilmu, maka itu lebih baik daripada mengikut tanpa ada ilmu, mengikut dengan buta tuli, taklid. Baik, selesai berkenaan dengan perkara yang kita ulas pada malam ini. Tak adalah kita nak masuk faraid. InsyaAllah faraid, insyaAllah kita akan masuk pada kuliah yang akan datang. Kita pun risau juga, tak habis lagi perbincangan berkenaan dengan urusan harta selepas mati. Yang kita tinggal last tadi iaitu faraid. Jam rosak ke apa? Oh, tak bunyi lah. Oh, betul yang tak ada last ni. Jadi dah masuk kan waktu kan? Okay, 3 minit. Ada soalan ke? Kalau ada ke soalan?
Yang nak bertanya, yang nak memberikan pendapat ke? Ada ke? Ada 3 minit ni, boleh lah. Selalu tak dan kita nak buka ni. Tak ada lah. Semua faham kot lah. Khusyuk semua kan. Jadi itu berkaitan dengan bila dia akan orang akan membuat keuntungan dengan apa, nanti adalah satu masa jual batu daripada tempat yang dia dakwa ada keberkatan. Dia bawa balik batu, letak kat rumah. Sebab apa letak kat rumah ni? Sebab berkat lah. Rumah itu akan menjadi berkat. Itu boleh membawa kepada syirik. Yang boleh membawa kepada syirik. Tak jadi syirik, apa dia? Sekiranya yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita. Berdoa dengan asma' wa sifat. Beribadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang tidak ditunjukkan, takut-takutlah perkara itu menjadi syirik. Yang menyebabkan syirik ini adalah satu dosa yang besar lah. Kan? Sebagaimana yang kita maklum, dosa yang sangat besar. Dan tidaklah diampunkan dosa itu, melainkan adalah dosa syirik. Dosa yang lain diampunkan oleh Allah, tetapi dosa syirik ini tidak diampunkan. Sebab itu mesej Nabi jelas. Kan? Nabi berpakat, pernahlah penduduk Mekah berpakat dengan Nabi. Musyrikin Mekah. Sebab tak boleh dah nak halang Nabi ni. Semakin lama semakin kuat. Jadi mereka pun kata, apa kalau kita sama-sama menyembah kan had ni, sebab mereka ni orang Arab jahiliah ni bukan mereka tu tak sembah Allah, tetapi mereka ini menjadikan berhala-berhala itu sebagai pengantara. Itulah syirik tu kan, syarikah. Ada berkongsi untuk capai pada Allah dengan melakukan syirik tu tadi. Jadi menjadikan berhala-berhala ini perantara menyampaikan hajat mereka ini kepada Allah. Itu dinamakan sebagai syirik. Jadi mereka ni nak bagi tahu Nabi, kita bukan tak nak sembah semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi boleh tak kalau berhala-berhala ini dikekalkan supaya apa? Supaya bila kami beribadat ni nampak lebih fokus. Kan dia nampak, ialah sebab ada benda dekat depan kami yang kami nak anggap benda tu berkat. Yang kami anggap benda tu suci, benda ni macam-macam. Sedangkan dia adalah benda yang biasa. Yang mereka buat, kan, menggunakan tangan-tangan mereka, buatnya, dan mereka tahu benda tu tak ada apa-apa. Tetapi kenapa? Kerana keberkatan yang ada pada berhala. Maka keberkatan itulah, kalau tak ada ni, tak semangat nak beribadat. Jadi nak deal. Kalau ni kami tak serang lah. Kami tak serang ajaran yang kamu bawa ni, syariat yang kamu bawa ni kami tak halang. Sebab apa? Lebih kurang aja. Tetapi Nabi SAW menjadi utusan untuk membebaskan manusia ini daripada melakukan kesyirikan. Jadi perkara tersebut jelaslah yang kita bahaskan sepanjang kuliah ini.